Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Mari kita saksikan fokus kami untuk hari ini. Suntikan dos ketiga vaksin COVID-19 dijangka bermula awal Oktober. Tragedi Kemensa Heights, ada pihak tidak ikut garis panduan pembinaan. Harga ayam tinggi, 196 notis semakan dikeluarkan. Kami mulakan Awani 745 dengan berita ini di mana kerajaan pada hari ini bersetuju untuk melaksanakan pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 bagi golongan rentan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, langkah itu akan dilaksanakan selepas liputan imunisasi populasi dewasa di seluruh negara mencapai 80%. Perdana Menteri berkata keutamaan pemberian dos ketiga ini akan tertumpu kepada kumpulan yang berisiko tinggi terlebih dahulu seperti barisan hadapan kesihatan, pesakit kurang daya tahan imun ataupun immunocompromised, warga tua dengan komorbiditi. Selain itu, tambahnya lagi, ia juga akan meliputi individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan jangka panjang long-term facilities. Dos ketiga tersebut jelas Perdana Menteri dapat meningkatkan tahap imunisasi dan imuniti dalam kalangan individu berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu selepas dos kedua. Untuk itu, beliau berkata panel pakar perubatan dan kesihatan sedang membangunkan garis panduan pelaksanaan pemberian dos ketiga ini. Perdana Menteri berkata kesemua perincian berhubung pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 akan diumumkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 akan mula dilaksanakan pada awal Oktober depan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menegaskan pemberian dos ketiga itu tidak bermaksud hasil pemberian 2 dos vaksin sebelum ini tidak berkesan. Sebaliknya, ia adalah bagi meningkatkan sistem imun. Ada mungkin yang tanya, dos yang ketiga ini bermaksud 2 dos itu tidak berkesan. Tidak. Banyak negara sudah memulakan dos penggalak. Termasuklah di Amerika Syarikat, di UK, Singapura. Ini adalah untuk kita meningkatkan lagi sistem imun kita terhadap COVID-19. So buat masa ini kita sedang mendapat maklumat daripada pengeluar vaksin untuk didaftar di bawah NPRA. Dos yang ketiga ini perlu mendapat kebenaran NPRA sebab NPRA hanya bagi kebenaran, contohnya Pfizer 2 dos saja, AZ 2 dos saja, Sinovac 2 dos saja. So sekarang ini semua pengeluar vaksin ini saya telah minta mereka hantar maklumat dos penggalak ini kepada NPRA. Saya jangkakan dalam tempoh masa seminggu 2 boleh diluluskan. Lepas itu saya akan buat pengumuman jenis vaksin apa, boleh campur ke tidak, kena ambil vaksin yang sama ke tidak. Semua itu saya akan umumkan dia. Tapi stok semua memang masih banyak ah. Stok insya-Allah cukup lah. Insya-Allah cukup. Kerajaan Negeri Perlis dijangka memulakan program vaksinasi COVID-19 kepada pelajar berusia 16 dan 17 tahun di negeri itu bermula Isnin esok. Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof berkata sekurang-kurangnya dos pertama vaksin diberikan kepada pelajar terlibat sebelum pembukaan sekolah awal Oktober ini. Ketika ditemui selepas lawatannya di Kanga Street Art, Azman memberitahu Jabatan Kesihatan Negeri sedang melakukan penyelarasan dengan Jabatan Pendidikan Negeri berhubung proses pemberian vaksin berkenaan. Mereka telah mula berbincang dengan Jabatan Pendidikan untuk memastikan sama ada pelajar ini nak diberikan vaksin di sekolah ataupun di PPV. Saya difahamkan setakat ini perancangannya adalah ke PPV lah, di mana para pelajar ini boleh dibawa oleh ibu bapa untuk ke PPV bagi tujuan suntikan lah. Bekalan kit ujian pantas RTK antigen secara kendiri dijamin mencukupi bagi menampung permintaan pasaran susulan pembukaan banyak sektor ekonomi dan pelancongan. Menurut Pengarah Jabatan Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Azman Adam, KPDNHCP juga akan terus melakukan pemantauan berterusan bagi memastikan kit berkenaan dijual tidak melebihi harga yang ditetapkan, iaitu RM19.90.
Bekalan pada minggu lepas, kita ada bekalan lebih daripada 5 juta, 5.342 juta. 5.342 juta unit itu pada minggu lepas artikel ujian pantas ini dalam pasaran kita. Jadi rakyat tak perlu bimbanglah. Bekalan tersebut semakin hari semakin menambah. Dan kami dapati senarai pembekal yang mendapat bekalan tersebut daripada yang mendapat kelulusan untuk membawa masuk melalui Kementerian Kesihatan Malaysia pun bertambah. Sekarang ni kita dah ada 18 syarikat yang diluluskan untuk membawa masuk dan juga mengilang artikel ujian pantas kendiri ini. Sementara itu, Azman memaklumkan kementerian turut melakukan pemantauan ke atas alat pengukur kadar oksigen atau oximeter agar ia tidak dijual dengan harga melampau. Katanya mana-mana individu yang mendapati oximeter dijual dengan harga melampau boleh membuat aduan kepada pihak KPDN HEP untuk tindakan lanjut. Kita beralih kepada situasi terkini COVID-19 dalam negara. 14,954 kes baru dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada lebih 2.09 juta sekarang. Lagi data yang dilaporkan setakat hari ini adalah pesakit yang dirawat di ICU 1,994 orang dan pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan seramai 665 orang. Setakat hari ini juga sebanyak 23,469 lagi kes sembuh yang dicatatkan. Sementara itu, menurut data di covidnow.moh.gov.my, setakat semalam mengesahkan 324 lagi kematian dicatatkan, membawa jumlah keseluruhan kematian kepada 23,067 orang. Tetapi sebahagian besar kes yang baru yang dicatatkan hari ini masih lagi dalam kategori 1 dan 2, iaitu mereka yang tidak bergejala atau bergejala ringan, 98.4%. Manakala selebihnya 1.6% adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan semalam, 232,559 lagi dos vaksin telah diberikan. Jumlah individu yang telah lengkap 2 dos vaksin setakat ini melebihi 18 juta orang ataupun 78.2% daripada populasi dewasa Malaysia. Jabatan Mineral dan Geosains JMG mengesan pergerakan tanah yang masih aktif melibatkan kawasan runtuhan di Jalan Kemensa Heights. Menurut pengarah JMG Selangor, Muhammad Zulkifli Cik Soh, keadaan itu berpunca akibat faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan berlakunya pergerakan tanah. Ujarnya, kerja-kerja penilaian struktur serta penilaian geologi oleh Unit Kejuruteraan Geobencana JMG Selangor kini giat dijalankan. Kami dapati sehingga kini masih lagi ada pergerakan dan kita lihat cuaca sekarang ini masih lagi belum menentu. Jadi sebentar tadi pun masih terdapat pergerakan tanah. Jadi kerja-kerja yang sepatutnya dilakukan kita harap dapat berjalan lancar. Tapi walau bagaimanapun aspek keselamatan itu merupakan satu aspek yang penting yang harus kita jaga. Kita juga akan membuat penilaian terhadap struktur yang terdapat di kawasan kajian dan juga kita akan menilai juga dari segi aspek litologi material yang terdapat di kawasan yang terbabit. Kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kemensa Heights pada Jumaat malam menjejaskan 19 buah rumah. Kesemua 28 keluarga diarah mengosongkan kediaman dan berpindah ke Dewan Orang Ramai berhampiran. Kesemua mangsa yang terjejas turut menerima bantuan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Selangor. Itu di Selangor, tapi di Perak, cawangan kejuruteraan Cerun Jabatan Kerja Raya akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kejadian tanah runtuh di Jalan Persekutuan Simpang Pulai, Blue Valley, Cameron Highlands dan kaedah pembaikan yang akan dilaksanakan. Menteri Besar Perak Datuk Sarani Muhammad berkata, pemantauan berterusan turut dijalankan sebagai langkah persediaan awal untuk sebarang kemungkinan. Pada kebiasaannya ada aliran air. Of course lah kita tahu ada aliran air di bawah tanah. Tetapi kerana hujan yang berterusan ini, air mengalir lebih laju dan tanah tak dapat memegangnya, maka dia membawa turun tanah itu di bawah ini dan menyebabkan berlaku mendepan dan keruntuhan tanah berlaku. Landslide berlaku. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat lokasi kejadian pada Ahad. Menurut Sarani, jalan itu akan terus ditutup sehingga keadaan dipastikan selamat untuk digunakan.
Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai menggunakan laluan alternatif, Jalan Persekutuan, Jalan Tapah Ringlet untuk jalan perhubungan sementara. Pada Sabtu, Jalan Persekutuan Simpang Pulai Blue Valley, Cameron Highlands, Seksyen 43.9 ditutup sepenuhnya kepada semua kenderaan selepas berlaku tanah runtuh akibat kegagalan cerun. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menumpukan kepada 6 negeri sebagai persediaan kemungkinan berlakunya situasi banjir yang dijangka agak mencabar kali ini. Negeri-negeri tersebut ialah Sabah, Sarawak, Pantai Timur dan Johor. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata berdasarkan ramalan cuaca meteorologi Malaysia, perubahan monsun timur laut dan cuaca tidak menentu mendorong berlakunya keadaan luar jangka pada musim tengkujuh. Kalau ikut ramalan daripada pihak Met Malaysia, kemungkinan tahap bencana kali ini hampir sama atau lebih sikit daripada tahun 2020. Tahun 2020 adalah merupakan tahun yang cukup mencabar dan bencana tersebut lebih besar daripada tahun yang lain except pada tahun 2014. Artinya kalau buat perbandingan ni, 2014 adalah paling ekstrim, 2020 ini kedua ekstrim dia. Dan tahun 2020 banyak kawasan yang tak pernah dilanda banjir secara dahsyat. Kawasan-kawasan tersebut yang terjejas. Menurut Muhammad Hamdan, perubahan cuaca ini boleh mengundang situasi banjir di kawasan yang sebelum ini tidak pernah berlaku. Selain itu, beliau juga meminta penduduk yang berada di kawasan cerun dan berbukit berwaspada kerana dibimbangi berlaku kejadian kepala air dan sebagainya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP telah mengeluarkan 196 notis semakan harga kepada pemilik premis dan peniaga ayam di seluruh negara sehingga semalam. Pengarah bahagian penguatkuasaan KPDNHEP, Azman Adam berkata serahan notis itu dibuat pegawai dan anggota penguatkuasa kementerian ketika melakukan operasi pemantauan harga sejak awal bulan ini. KPDNHEP menerima laporan daripada pengguna mengenai kenaikan terlalu tinggi harga ayam dijual di pasaraya dan pasar pagi dan harga runcit ayam segar tertinggi direkodkan adalah RM11.50 sekilogram. Semua pemilik premis dan peniaga yang menerima notis itu telah memberi kerjasama yang baik dan kebanyakannya mula menurunkan harga ayam di bawah RM10 bermula semalam. Hasil daripada serahan notis-notis untuk penyamakan harga, saya mendapat kerjasama yang baik daripada semua peniaga, daripada peruncit, daripada pemborong dan juga peternak, di mana sebahagian besar daripada mereka bersetuju untuk menyemak semula harga dan oleh sebab itulah daripada data yang kami dapat sehingga semalam, terdapat lebih daripada 100 buah premis di seluruh negara yang mula telah pun menurunkan harga ayam di peringkat masing-masing. Menurut Azman, KPDNHEP akan terus mengadakan sesi libat urus membabitkan pelbagai pihak yang mempunyai kaitan dengan penetapan harga ayam, termasuklah peringkat peladang, pemborong dan juga peniaga runcit. Ia bagi memastikan usaha untuk menstabilkan semula harga ayam dapat dilakukan tidak lama lagi. Awani 7.45 berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini, Jasmine Abu Bakar akan bersama dengan anda dalam segmen Sinar Awani. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 mula Oktober. Najib Tun Razak tidak tolak kemungkinan tanding PRU ke-15. Dan kerajaan jamin kenaikan harga ayam bersifat sementara. Kerajaan hari ini bersetuju untuk melaksanakan pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 bagi golongan rentan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, langkah itu akan dilaksanakan selepas liputan imunisasi populasi dewasa di seluruh negara mencapai 80%. Perdana Menteri berkata keutamaan pemberian dos ketiga ini akan tertumpu kepada kumpulan yang berisiko tinggi terlebih dahulu seperti anggota Barisan Hadapan Kesihatan,
pesakit kurang daya tahan imun atau immunocompromised, warga tua dengan komorbiditi. Selain itu, tambahnya lagi, ia meliputi individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan jangka panjang atau long-term care facilities. Dos ketiga tersebut jelas Perdana Menteri dapat meningkatkan tahap imuniti dalam kalangan individu berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu selepas dos kedua. Untuk itu, beliau berkata panel pakar perubatan dan kesihatan sedang membangunkan garis panduan pelaksanaan pemberian dos ketiga ini. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menjelaskan pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 yang dijangka mula dilaksana awal Oktober ini bukan bermaksud 2 dos sebelum ini tidak berkesan, tetapi ia bertujuan meningkatkan sistem imun. So buat masa ini kita sedang mendapat maklumat daripada pengeluar vaksin untuk didaftar di bawah NPRA. Dos yang ketiga ini perlu mendapat kebenaran NPRA sebab NPRA hanya bagi kebenaran, contohnya Pfizer 2 dos saja, AZ 2 dos saja, Sinovac 2 dos saja. So sekarang ini semua pengeluar vaksin ini saya telah minta mereka hantar maklumat dos penggalak ini kepada NPRA. Saya jangkakan dalam tempoh masa seminggu 2 boleh diluluskan. Lepas itu saya akan buat pengumuman jenis vaksin apa, boleh campur ke tidak, kena ambil vaksin yang sama ke tidak. Semua itu saya akan umumkan dia. Tapi stok temu memang masih banyak Stok insya-Allah cukup lah, insya-Allah cukup. Kementerian Kesihatan juga sedang melipat gandakan usaha meningkatkan peratusan individu yang menerima vaksin terutama bagi beberapa negeri seperti Kedah, Kelantan dan juga Sabah. Di banyak kawasan, kita dah sampai tahap di mana macam saya sebutkan tadi, lebih banyak vaksin daripada manusia, daripada lengan. So, tindakan kita sekarang ni, kita tak boleh nak pergi 500,000 lagi dah sebab kita dah sampai penghujung ni. Kita memang tak ada orang lagi dah. Ya, cuma di kawasan-kawasan tertentu. Macam saya sebut di Kedah, di Sik, di Pendang, di Baling. Ini kita kena betul-betul pergi outreach lah. Pergi rumah orang, cek betul-betul, cek golongan tegar yang anti vaksin ni macam mana dan fokus kepada golongan tersebut. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kerajaan akan memperuntukkan lebih 471.6 juta ringgit bagi tujuan pemberian pakej penjagaan COVID-19 atau PPC kepada keluarga Malaysia kategori B40. Beliau berkata usaha tersebut antara lain bertujuan untuk meringankan beban kewangan perbelanjaan isi rumah B40. Selain itu, tambah Perdana Menteri lagi, ia bertujuan bagi melatih masyarakat untuk membudayakan norma baharu sekaligus membantu melindungi keluarga mereka daripada jangkitan virus COVID-19. Ismail Sabri berkata pemberian PPC buat masa ini akan dimulakan dengan penerima Bantuan Prihatin Rakyat BPR yang sudah berkeluarga. Kumpulan berkenaan jelas beliau lagi dalam kalangan isi rumah B40 yang sudah berkahwin dengan ada atau tidak mempunyai anak ataupun ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak. Inisiatif tersebut, kata Perdana Menteri, dijangka akan memberi manfaat kepada lebih kurang 3.6 juta keluarga B40. Secara keseluruhannya, terdapat 8.4 juta penerima BPR. Berdasarkan kenyataan tersebut, setiap set bantuan PPC akan mengandungi beg pelitup muka guna semula, 4 keping bagi setiap keluarga, 4 kit ujian kendiri COVID-19, 1 pulse oximeter, 1 termometer serta risalah panduan penggunaan dan info kesihatan. Sektor kesihatan dijangka mendapat peruntukan fiskal yang lebih tinggi di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Begitupun, persoalan yang timbul, adakah kerajaan akan mengurangkan peruntukan bagi kementerian lain supaya dapat meningkatkan dana kepada Kementerian Kesihatan untuk RMK12 dan Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan nanti. Data pula menunjukkan terdapat peningkatan ketara dalam peruntukan kepada KKM pada tahun 2021 berbanding tahun-tahun sebelumnya. 4.72 bilion ringgit yang diperuntukkan adalah 6.8% daripada 69 bilion ringgit yang dianggarkan untuk perbelanjaan pembangunan dalam Belanjawan 2021. Jumlah itu lebih besar berbanding 2.68 bilion ringgit yang diperuntukkan pada tahun 2020 serta 8.61 bilion ringgit yang diperuntukkan dan dibelanjakan selama 5 tahun antara 2016 dan 2020 RMK11.
Menurut laporan The Edge, jumlah dibelanjakan Malaysia untuk penjagaan kesihatan ialah 2% hingga 2.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Jumlah itu dilihat agak sedikit berbanding perbelanjaan purata 3.84% melibatkan negara berpendapatan sederhana pada 2018. Dalam pada itu, menurut laporan itu lagi, RMK11 menyaksikan hampir separuh daripada perbelanjaan pembangunan berjumlah RM253 bilion diperuntukkan kepada 4 kementerian. Kementerian tersebut ialah Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Di bawah belanjawan 2021 yang juga tahun pertama RMK12, kira-kira 31% daripada perbelanjaan pembangunan diperuntukkan kepada Kementerian Keuangan 20.5% dan Jabatan Perdana Menteri 10.5%. Begitupun bagi keseluruhan RMK11, Jabatan Perdana Menteri mendapat peruntukan tertinggi iaitu 16% daripada jumlah peruntukan keseluruhan dalam tempoh 5 tahun. Secara keseluruhannya, RMK12 dilihat bukan hanya untuk meredakan tekanan kepada sektor kesihatan awam tetapi meningkatkan kemampuan negara untuk mencegah dan mengatasi wabak pada masa depan. Tidak bermaruah dan dayus. Itu label yang diberikan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kepada ahli-ahli Parlimen Parti itu yang bertindak melompat parti ketika berucap secara dalam talian pada Mesyuarat Agung Tahunan Parti Markaz Sakti Malaysia. Ahmad Zahid menegaskan BN telah dikhianati akibat perbuatan ahli-ahli Parlimen terbabit yang jelas mencabul amanah diberikan. Sememangnya Barisan Nasional merasa dikhianati apabila terdapat ahli-ahli parlimennya yang melompat sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk Darin Duran tadi. Ini kerana kuasa, kerana wang ringgit, kerana ketakutan terhadap pertuduhan menurutnya mahu mengelakkan daripada kluster mahkamah selepas kita tewas. Barisan Nasional juga patut memikirkan suatu cara bagi mencegah lompat-melompat ini, iaitu satu perbuatan tidak meruah, perbuatan yang tidak bermaruah dan saya sifatkan mereka ini sebagai dayus. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak menolak kemungkinan untuk mempertahankan kerusi Parlimen Pekan dalam pilihan raya umum seterusnya. Dalam wawancara khas bersama Reuters, bekas Presiden UMNO itu dilihat tidak terhalang dengan kes-kes yang sedang berjalan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan berkaitan 1MDB dan SRC International Sdn Bhd. Mengikut peruntukan undang-undang, Najib yang sebelum ini telah disabitkan atas pendakwaan berhubung dana 42 juta SRC International di peringkat Mahkamah Tinggi telah hilang kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya seterusnya. Namun kehilangan kelayakan itu boleh dibatalkan sekiranya rayuan beliau sehingga ke peringkat tertinggi diterima atau menerima pengampunan diraja. Bercakap kepada Reuters pada Sabtu, Najib berkata, hilang kelayakan itu bergantung kepada tafsiran dari sudut undang-undang Perlembagaan Persekutuan atau apa jua yang berlaku dalam perbicaraan. Najib malah ketika ditanya sama ada masih ingin mempertahankan kerusinya, menegaskan mana-mana ahli politik yang mahu terus memainkan peranan pasti mahukan tempat dalam parlimen. Bagaimanapun, menurut laporan itu lagi, Najib enggan mengulas lanjut bagaimana beliau keluar dari sekatan perlembagaan. Pada Julai tahun lepas, Mahkamah Tinggi mendapati Najib bersalah di atas 7 pertuduhan berkaitan dana 42 juta ringgit SRC International Sdn Bhd. Susulan keputusan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, beliau dikenakan hukuman penjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Namun beliau mendapat pelepasan dari menjalani hukuman selagi proses rayuan di peringkat seterusnya belum berakhir. Australia bercadang untuk menghantar pegawai-pegawai ke Malaysia bagi memberi penjelasan lanjut tentang Pakatan 3 hala AUKUS yang baru ditubuhkan Rabu lepas. Menurut Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu kenyataan, beliau bersetuju dengan langkah tersebut yang dicadangkan rakan sejawatnya dari Australia, Marise Payne, menerusi panggilan telefon. Saifuddin menyokong sepenuhnya kenyataan Perdana Menteri semalam yang menyatakan kegusaran tentang pakatan baru antara Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia atau AUKUS. Tegas beliau, Malaysia
Malaysia berpendirian teguh dalam mempertahankan keselamatan di rantau Indo-Pasifik, termasuk isu-isu berkaitan dengan pelucutan senjata nuklear. Kata Saifuddin, pendirian tersebut telah dibincang dan dipersetujui dalam mesyuarat jemaah Kabinet pada Jumaat lalu. Beliau turut menyeru semua pihak berkenaan di rantau ini untuk mengukuhkan kerjasama yang lebih aktif dalam mempromosikan Indo-Pasifik sebagai rantau yang aman dan stabil sebagaimana digariskan di bawah ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Pakatan Tiga Hala Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia atau AUKUS merupakan sebahagian strategi politik dan ketenteraan bagi mengimbangi kuasa China di Asia Timur. Menurut pensyarah kanan Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Melaya Dr. Roy Anthony Rogers, biarpun China tidak disebut ketika penubuhan AUKUS, namun antara tujuannya jelas. Beliau menjelaskan secara peribadinya berpendapat tumpuan kuasa besar ketika ini sepatutnya menumpukan perhatian kepada usaha memerangi COVID-19. Secara peribadi saya berpendapat fokus dunia pada masa kini bukanlah dari sudut persenjataan. Fokus kita harus tertumpu kepada usaha untuk memerangi pandemik COVID-19. Penyelidikan harus diusahakan bukan untuk tujuan kapal selam, tetapi sebaliknya untuk mencari penawar kepada varian-varian baru seperti Delta dan sebagainya dan membantu untuk mengatasi masalah ekonomi yang telah melanda negara-negara termasuk Australia, termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom. Tapi ini adalah tak dapat dinafikan ini sebahagian daripada pencaturan politik kuasa-kuasa besar, khususnya Amerika Syarikat untuk mengimbangi China. Dalam pada itu, beliau juga mencadangkan menteri-menteri luar ASEAN membuat kenyataan bersama yang menyatakan pandangan rasmi tentang AUKUS dan menyatakan bahawa rantau ini kekal bebas daripada percaturan politik kuasa-kuasa besar, terutama penggunaan senjata nuklear. Pada 16 September lalu, Presiden Joe Biden umum Pakatan Kerjasama Keselamatan Baharu bersama United Kingdom dan Australia. Pakatan dikenali sebagai AUKUS ini akan beri tumpuan kepada rantau Indo-Pasifik. Seorang lelaki maut akibat diserang penyakit sawan ketika mendaki bukit di Setia Alam Community Trail pada Ahad. Mangsa yang dikenali sebagai Albert Ma Chuan Chik disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pasukan Gerakan Am PGA Kuantan berjaya mematahkan cubaan menyeludup 2,150 kg ketum dipercayai untuk dibekalkan ke negara jiran. Menurut Pegawai Pemerintah PGA Batalion 7 Kuantan, Superintendent Azhari Nusi, kesemua daun ketum berkenaan dijumpai di 3 lokasi berasingan. Bagaimanapun, kesemua suspek gagal diberkas. Polis mengenal pasti identiti suspek yang memandu kenderaan pelbagai guna MPV secara melawan arus di kilometer 72 Jalan Kelang Teluk Intan Sekincan pada Jumaat lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Deputi Superintendent Lim Chi Kun berkata, lelaki berusia 26 tahun itu memiliki 4 rekod lampau berkaitan dadah. Video berdurasi 1 minit 2 saat itu turut tular di media sosial. Kerajaan memberi jaminan isu kenaikan harga makanan iaitu ayam yang mempengaruhi harga hasil ternakan itu hanya bersifat sementara dan dijangka kembali stabil selepas pandemik COVID-19 diisytiharkan sebagai endemik. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata kenaikan harga ayam berlaku ketika ini berikutan negara terpaksa mengimport jagung yang bekalannya turut terkesan akibat penularan wabak itu. Kita bukan pengeluar jagung. Untuk kita terpaksa import. Benda ini kita terpaksa import. Kisnya kerana kalau kita tanam sendiri kos dia lebih tinggi berbanding dengan import, sebab kita import daripada negara-negara yang dia boleh bekalkan kepada kita secara harga yang murah lah, harga rendah. Jadi bila pandemik COVID-19 ini melanda negara dia, melanda negara kita semua fahamlah petani dia pun dah jadi terbatas pengeluaran dan dia jadi rebutan dalam dunia, maka harga dia naik, maka harga makanan pun dia naik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Musim Menuai Program Pengurusan Tanaman Padi Bersepadu PTPB Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Petronas di Kampung Namdam pada Ahad.
Dua militan berkait dengan kumpulan Daesh maut ditembak oleh Pasukan Keselamatan Indonesia dalam sebuah operasi di daerah Parigi Motong. Menurut tentera Indonesia, kedua-dua mayat telah dibawa ke hospital polis di Palu untuk siasatan lanjut. Salah seorang militan itu termasuk Ali Kalora, pemimpin kumpulan Mujahidin di timur Indonesia yang mendakwa telah membunuh beberapa anggota polis. Manakala seorang lagi juga seorang suspek pengganas iaitu Jakar Ramadan atau dikenali sebagai Ikrimah. Sebelum ini, kumpulan militan tersebut menyatakan kesetiaan terhadap Daesh pada tahun 2014. Sejak beberapa bulan lepas, kerajaan meningkatkan kadar operasi keselamatan di sekitar timur Indonesia untuk menahan anggotanya, terutama pemimpinnya Kalora. Dan ini pula perkembangan hiburan tanah air. Penyanyi terkenal Zizi Kirana pada Ahad menamatkan zaman bujangnya apabila sah bergelar isteri kepada pelakon Yusof Bahrin. Majlis pernikahan berlangsung sederhana di Masjid Usamah bin Zaid pada jam 10.30 pagi dengan hanya sekali lafaz. Perkara itu turut dikongsikan mereka menerusi hantaran di Instagram apabila kedua-dua mereka memuat naik gambar pasport sebagai tanda sudah diijab kabul. Zizi, 36 tahun, menerima mas kahwin, senaskah Al-Quran, sebentuk cincin dan seutas gelang tangan. Pasangan selebriti itu sebelum ini dikatakan mula akrab apabila secara bersama terlibat dalam program All Together Now Malaysia. Sekian Awani 7.45, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.